Buletin Didik 26 Disember bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan menubuhkan jawatankuasa khas yang bertanggungjawab menyelaras pengurusan pasca banjir serta persediaan menghadapi kemungkinan gelombang kedua banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia bagi memudahkan segala urusan pasca banjir, khususnya membabitkan saluran bantuan serta proses baik pulih kediaman mangsa. Ujar Perdana Menteri, jawatankuasa itu akan dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan dianggotai beberapa agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dari segi ramalan kaji cuaca, mungkin akan berlaku hujan lebat semula. Jadi kita takut berlaku banjir kilat sekali lagi. Dan juga proses selepas pasca banjir ini, iaitu pemberian sumbangan pembaikan rumah dan sebagainya, perlu disegerakan. Beliau berkata demikian selepas meninjau dan bergotong royong membersihkan kediaman mangsa banjir di sekitar Hulu Langat siang tadi. Tambahnya, pasukan terbabit perlu membuat keputusan sepantas mungkin dan memulakan mesyuarat pertama seawal pagi esok bagi mengelakkan kelewatan bantuan sampai kepada mangsa. Beliau turut menggesa semua agensi, jabatan dan kementerian menyegerakan segala urusan berkaitan pengurusan mangsa banjir dan mempermudahkan penyaluran sumbangan. Lebih 7,000 pelajar sekolah dilaporkan menjadi mangsa banjir yang melanda negara ketika ini, manakala jumlah mangsa yang melibatkan guru adalah 326 orang. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata 5,804 pelajar masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS, manakala 1,914 lagi sudah pulang ke rumah masing-masing. Jumlah guru yang terjejas kita tengok kawasan. Kalau kawasan-kawasan di kawasan yang seperti mana di kawasan Seri Muda sebagai contoh, itu ramai guru-guru yang terlibat dan umumnya dalam konteks tertentu ada pengetua, ada guru besar sendiri yang terlibat. Tambahnya, KPM ketika ini sedang memperincikan bilangan guru terbabit banjir dan bantuan akan diberi berdasarkan jumlah kerosakan yang dialami. Selain itu, sebanyak 174 sekolah ditenggelami banjir kali ini dan tidak digunakan sebagai PPS dan 311 sekolah pula digunakan sebagai PPS. Ini menjadikan jumlah sekolah terbabit banjir serta dibuka sebagai PPS adalah sebanyak 485. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie dan pasukan KPM meneruskan tinjauan di sekolah yang dijadikan Pusat Pemindahan Sementara PPS untuk mangsa banjir di Selangor. Ia bagi memastikan fasiliti sekolah berada dalam keadaan baik untuk keselesaan mangsa yang ditempatkan di situ. Tinjauan KPM diteruskan di SK Putra Heights 2, Subang Jaya semalam selepas mendapat maklumat kekurangan bekalan air dan pekerja kebersihan. PPS ini menempatkan 412 mangsa banjir melibatkan 95 keluarga dari kawasan sekitar. Semakan oleh syarikat penyelenggara mendapati tekanan air yang rendah daripada paip utama menyebabkan tangki tidak dapat dipenuhkan. Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah telah diarah menyelaras isu ini bersama pihak Air Selangor. Kerja-kerja baik pulih tangki air sekolah berkenaan berjaya diselesaikan hari ini dan pekerja kebersihan tambahan juga telah ditempatkan bagi membantu kerja-kerja pembersihan di sini. Sesi Persekolahan Penggal ketiga 2021-2022 yang ditangguhkan kepada 9 dan 10 Januari boleh dilanjutkan lagi kepada sekolah-sekolah yang masih terkesan dengan bencana banjir. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin memaklumkan kementerian akan membuat penilaian dari semasa ke semasa berdasarkan keadaan atau situasi tertentu sekolah sebelum membuat sebarang ketetapan. Ujarnya, jika kerosakan yang dialami menjejaskan kapasiti sekolah, tindakan khusus akan diberi mengikut case by case basis. Kementerian juga mengharapkan kerjasama dari pihak sekolah untuk menyenaraikan keperluan dan fasiliti sekolah yang rosak akibat banjir serta kelengkapan lain yang diperlukan bagi membuat persediaan yang lebih teratur. Kita sedang usahakan untuk memastikan sebaiknya kita dapat selesaikan dalam tempoh sebelum pembukaan sekolah. Namun begitu sekiranya ada kes-kes tertentu yang menunjukkan bahawa sekolah itu belum bersedia, maka kita akan ambil tindakan sewajarnya. Jadi kita, sebab banjir baru surut, jadi kita tengah akses membuat assessment kepada kerosakan yang berlaku sebelum kita boleh membuat sebarang tindakan lanjut.
Tambah Dr. Razli lagi, KPM masih lagi melaksanakan sistem penggiliran bagi kehadiran murid apabila sekolah dibuka dan maklumat berkaitan akan diumumkan kelak. Sebagai usaha meringankan beban masa banjir baru-baru ini, Pertubuhan Bukan Kerajaan AESWAO dengan kerjasama Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menganjurkan program pemulihan dan pembaikan pasca banjir di Kampung Padang Jawa Shah Alam Selangor siang tadi. Seramai 120 orang sukarelawan termasuk pelajar sekolah menengah dan Institut Pengajar Tinggi IPT turun membantu membersihkan rumah penduduk terjejas. ACSWAO adalah nama singkatan bagi Save the Earth From A to Z, We Are One Family yang berpusat di Korea Selatan. Pertubuhan ini bertujuan mengumpul sukarelawan yang terdiri dari kumpulan pelajar dan belia seluruh negara. Susulan musibah banjir yang melanda Selangor baru-baru ini, ahli ACSWAO di Malaysia mengambil kesempatan membantu membersihkan kediaman mangsa di Kampung Padang Jawa. Menurut pengurusinya, Choi Jeong Man, program kali ini berjaya melibatkan ramai ahli yang turun membantu. 그래서 원래는 한 80명 정도 참여할 계획이었는데 그 현장 사진을 보고서 많은 회원들이 더 많은 맨파워가 필요하다는 걸 알고서 많이 참여를 해가지고 오늘 한 120명 이상의 회원들이 참석을 했습니다. 그래서 오늘 이 행사를 통해서 사실은 아세즈와우는 어머니의 사랑으로 이웃을 돕는 그런 단체이기 때문에 어머니의 사랑으로서 피해 지역의 이 분들을 좀 위로하고 또 격려하고 또 용기를 주고자 하는 그러한 뜻으로 오늘 이 행사를 마련하게 되었습니다. Tambahnya, ACSWAO sentiasa menggalakkan orang ramai untuk menyertai aktiviti sukarelawan seperti ini bagi membantu golongan yang memerlukan. Bagi Kim Min Sun, pelajar Korea Selatan yang bersekolah di Sri Emas International School, Petaling Jaya, ini merupakan kali pertama dia melibatkan diri dengan aktiviti sukarela dan menganggap ia sebagai pengalaman yang sangat berharga. 일단 말레이시아가 홍수가 되게 심하게 나가지고 그래서 피해자가 많이 있다는 걸 듣고 되게 어떻게 도와줘야 될지 막막하기도 했었고 했는데 근데 이런 활동으로 제가 이렇게 도와줄 수 있어서 그래서 정말 기쁘고 그런 것 같습니다. Bermudi mesti nak datang sebab kita ada power kan, ada kuasa. Jadi kalau kita datang, mereka pun bersemangat lah. Mereka datang kita satu Malaysia lah, kita boleh datang membantu antara satu sama lain. Sukarelawan yang hadir meluahkan rasa sayu dan simpati melihat penempatan di Kampung Padang Jawa yang terjejas teruk akibat banjir lumpur. Sementara itu, 30 sukarelawan dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Polis Diraja Malaysia PDRM turut tampil membantu kerja-kerja pembersihan banjir. Program Gotong Royong Perdana itu memberi tumpuan membersihkan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Muda Shah Alam antara sekolah yang teruk terjejas akibat musibah ini. Kerja-kerja pembersihan lumpur dan barang-barang yang rosak teruk giat dijalankan bermula awal pagi tadi. Pelbagai agensi turut serta dalam program Gotong Royong Perdana ini, antaranya pihak bomba, rela, pelajar universiti, juga pemimpin tempatan dan orang awam. Kerja pembersihan tetap dilakukan mengikut SOP yang ditetapkan. Melihat keadaan sekitar kawasan sekolah ini, rasa sayu melanda hati para sukarelawan. Apatah lagi melihat fasiliti sekolah seperti komputer, meja, almari dan buku-buku yang musnah teruk. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDN. Jika minggu lepas, Buletin Didik membawakan program perkhemahan cuti sekolah anjuran Pusat Genius at Pintar Negara melalui segmen aktiviti, ia merupakan program yang diadakan setiap kali cuti sekolah bagi memenuhi keperluan dan menyediakan persekitaran yang bersesuaian kepada pelajar pintar. Untuk minggu ini, kita akan melihat kemampuan pelajar berkenaan menunjukkan bakat mereka melalui program Talent Time.
Menurut pengarahnya, Profesor Madya Dr. Rolinda Yusof, selain kepintaran intelek, pelajar ini juga mempunyai potensi yang pelbagai atau multi-potentiality yang perlu diketengahkan. Dari segi itulah kita menyediakan ruang untuk mereka menyerlahkan bakat-bakat selain daripada kepintaran kognisi itu. Jadi banyaklah kita lihat pada malam itu yang memiliki bakat-bakat yang macam kata multiple intelligence. Tambahnya, antara bakat yang ditunjukkan melalui program Talent Time itu termasuk dari segi musikal seperti permainan instrumen. Dalam pada itu, aspek musikal sangat berkait rapat dengan kepintaran intelek khususnya bagi matematik. Justru tidak hairan apabila ramai pelajar pintar yang lebih cenderung ke arah musikal. Selain itu, kepintaran pelajar berpidato turut dapat dicungkil melalui program tersebut. Sebab mereka ni ada dipanggil selain daripada cognitive ability ni ataupun kepintaran intelek, mereka ada dipanggil istilah verbal. Dia punya verbal tu baguslah. Dia boleh articulate, dia boleh menyatakan dengan jelas ya. Semangat pidato tu pun ada juga. Selain itu bodily kinesthetic ya. Seperti mana yang Howard Gardner sebut, setiap individu itu memiliki mana-mana daripada 9 multiple intelligence, iaitu verbal linguistic, mathematic reasoning kan. Kemudian visual spatial, musical, bodily kinesthetic dan banyak lagi lah. Pihaknya turut mempercayai bahawa bakat ini perlu diraih supaya sesi pembelajaran melalui program perkhemahan cuti sekolah lebih menyeronokkan dan bersifat santai. Sementara itu, beliau turut berharap program ini dapat mempersiapkan pelajar pintar menerima corak pembelajaran aras tinggi yang menanti mereka pada masa akan datang. Bagi memastikan generasi remaja hari ini bersedia menghadapi kejayaan pada abad ke-21, kunci utamanya adalah proses pendidikan dan pendedahan yang diterapkan kepada mereka sejak di bangku sekolah. Menurut pakar psikologi kanak-kanak Profesor Datin Dr. Mariani Maknor, mentaliti pelajar perlu bergerak seiring dengan peredaran zaman supaya berfikiran lebih terbuka. Salah satunya ialah apa yang kita buat hari ini ialah program ini. Program membina juara untuk memberi pendedahan. Bahawa tak lama lagi kita perlu bersedia bukan saja setakat akademik. Betul. Kadang-kadang bila seseorang mahasiswa tu katakanlah dia orang kata 4 flat. Semua A. Kalau ada 10 subjek 10 A. Faham? Tetapi bila pergi interview, bila disuruh buat sesuatu, saya rasa mereka yang pakar-pakar dalam job street lebih memahami lah ya. Mereka akan nampak bahawa dia ni bagus result tetapi kenapa kaku? So di situ saja kemahiran berkomunikasi itu salah satu daripada keperluan untuk masa depan. Betul. Tambah Profesor Datin Dr. Mariani ketika dalam program membina juara remaja cekal menghadapi kejayaan abad ke-21 di Didik TV. Kemahiran sasiah dan insaniah seperti berfikiran kritikal serta bakat kreatif merupakan antara kriteria utama yang diperlukan majikan zaman sekarang. Dalam pada itu, tanggungjawab untuk meningkatkan kemahiran tersebut tidak hanya tertumpu kepada guru di sekolah sahaja. Jelasnya, pihak ibu bapa memainkan peranan sama penting di mana mereka harus memberi peluang kepada anak-anak untuk meneroka dunia. Pada masa sama, menimba ilmu dalam bidang yang bersesuaian dengan minat anak-anak. Ini secara tidak langsung dapat membantu mereka mempersiapkan diri sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang mencabar. Kita buatlah. Bertemu kembali. Muzik dan aktiviti seni bukan sahaja menghiburkan tetapi juga mampu mendidik dan memberi inspirasi. Justru hasrat itu direalisasikan penduduk Bukit Jelutong Shah Alam dengan menubuhkan orkestra komuniti yang bukan sahaja mengumpul penduduk berbakat dalam bidang muzik namun turut menggilak bakat dan potensi warga penduduk yang meminati bidang berkenaan. Segalanya bermula dengan video muzik yang dimuat naik sekumpulan anak muda diketuai Farhan Salman dan 3 rakannya di laman Sesawang Persatuan Penduduk Bukit Jelutong ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan pertengahan tahun ini. Video yang dirakam secara dalam talian oleh Farhan itu berjaya menghiburkan komuniti yang akhirnya membuat keputusan mengumpul penduduk yang berbakat dalam bidang muzik dan menubuhkan orkestra komuniti. Sudah 3 bulan berlatih bersama, orkestra komuniti ini sudah mempunyai 44 orang ahli terdiri dari pelbagai bangsa dan peringkat usia berumur 9 hingga 65 tahun.
Secara tidak langsung mencerminkan prinsip keluarga Malaysia. Lebih menarik, orkestra ini juga mendapat tunjuk ajar dari bekas konduktor Orkestra Simfoni Kebangsaan Datuk Mustafa Fuzrinawi. Jadi kita adakan orkestra ini supaya dapat memupukkan lagi semangat kejiranan di kalangan penduduk di Bukit Jelutuk ini, untuk sesiapa yang suka bermain muzik dan suka bermain dengan kumpulan, boleh sertai kami. Serasi berlatih bersama, akhirnya mereka mengadakan persembahan awam pertama minggu lalu. Persembahan diadakan secara santai, bertujuan membina keyakinan ahli orkestra untuk bermain alat muzik di tempat awam. Ia juga bagi menjayakan matlamat menjadikan orkestra ini sebagai pertubuhan peneraju aktiviti seni dan budaya dalam komuniti. Dalam pada itu, program berkatan secara beramai-ramai setiap kali musim cuti persekolahan satu perkara yang tidak asing lagi. Bukan sahaja memenuhi tuntutan ibadah, aktiviti yang dijalankan secara berjemaah itu secara tidak langsung merapatkan hubungan 103 peserta yang terdiri daripada penduduk Putrajaya. Pendaftaran yang bermula seawal 8 pagi mula dibanjiri dengan kehadiran ibu bapa yang membawa anak-anak mereka untuk berkhatan. Mereka yang terpilih adalah berdasarkan pendaftaran terawal. Untuk makluman, peserta adalah peserta daripada komuniti Putrajaya, iaitu orang yang telah menginap di Putrajaya, orang yang IC-nya beralamat Putrajaya dan orang senang kata di sekitar komuniti Putrajaya sahaja. Selain dapat menjimatkan kos untuk proses berkatan, aktiviti seumpama ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk setempat. Bagaimanapun, tujuan utama aktiviti berkatan secara beramai-ramai menjadi pilihan bagi kebanyakan ibu bapa adalah kerana untuk mengurangkan rasa takut dan gugup anak-anak. Tahun ni tak tahu kata ada sebab kita tunggu je lah sebab dia pun dah darjah 1 kan. Kalau tak dulu 5-6 tahun dah kita dah sunat dah, tapi dah PKP kita hold dulu lah sebab nak join program macam ni. Asyik tanya sakit tak? Sakit tak tu dia tanya. Saya macam tak boleh nak jawab juga, cakap takut. Dia cakap okey je. Bagi dia tak rasa sakit sikit. Menggunakan teknik laser, proses itu dijalankan oleh 3 orang doktor bertauliah. Melalui aktiviti yang dijalankan secara beramai-ramai ini, kanak-kanak juga lebih berani dan yakin apabila bertemu rakan mereka yang sama-sama berkhatan. So macam mana rasa dia tadi? Rasa sakit tapi saya okey. Sakit? Sakit sikit ke sakit banyak? Banyak. Sakit banyak? So boleh tahan tak ni? Boleh. Okey, lepas ni berapa lama kita pantang ni doktor cakap? Pantang? Tak payah pantang. So, boleh makan? Boleh main bola ke? Tak. Tak boleh main bola. Berapa lama kena rehat? Doktor cakap berapa lama kena rehat? 7 hari. Sakit. Sakit? Sakit sikit ke sakit banyak? Sakit sikit. Sakit sikit. Tapi kuatlah. Tapi kuat. Okey, doktor cakap macam mana tak boleh makan? Tak boleh makan apa? Tak tahu. Tak tahu. Dia tak cakap apa-apa pun. Tak cakap apa-apa? Oh, okey. Tapi doktor cakap boleh main bola tak? Ha? Boleh main bola tak ni? Tak boleh. Boleh lari-lari? Nanti jatuh pula. Sukan, Indonesia mara ke perlawanan penentuan juara Piala AFF dengan menyingkirkan Singapura yang berasih 9 pemain. Agregat 5-3 memihak Indonesia selepas permainan masa penuh separuh akhir timbal balik terikat 2-2. Indonesia dan Singapura turun semula di perlawanan timbal balik separuh akhir di Stadium Nasional Singapura membawa bekalan 1 sama daripada aksi pertama. Indonesia terdahulu di depan seawal minit ke-10 menerusi penyudah Ezra Walian. Singapura kemudian beraksi dengan 10 pemain apabila Safwan Baharudin terpaksa meninggalkan padang selepas dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-45. Keadaan itu bagaimanapun tidak menghalang tuan rumah mencatat gol penyamaan menerusi Song Wei Yong pada penghujung babak pertama. Usaha mereka memberi saingan sekali lagi tersentak selepas kehilangan seorang lagi pemain, Irfan Fandi, pada minit ke-66 yang menerima kad merah.
Keresahan penyokong tuan rumah berubah menjadi gembira meraikan gol sepakan percuma Shah dan Sulaiman yang meletakkan mereka di ambang kemenangan minit ke-75. Pratama Arhan kemudian tampil mengubah nasib Indonesia dengan gol pengikat kedudukan pada minit ke-87. Aksi pertama dramatik menyaksikan Singapura mendapat penalti di penghujung permainan, tetapi sepakan Faris Ramli diselamatkan penjaga gol lawan. Diheret ke masa tambahan, jaringan sendiri Syawal Anwar disusuli penyudah AG Maulana Vikri memastikan Indonesia menang 4-2 dan mara ke perlawanan akhir dengan agregat 5-3. Cahaya lampu yang dirakam menerusi kamera drone FPV mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Tarusyidin Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.